saya begini, doktor ya. Doktor, saya daripada kecil dululah saya ada dengar lah ada benda ini. Saya ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat, doktor. Saya perhatikan daripada saya kecil dulu ada jemaah yang apabila sampai ke masjid, mereka tak masuk pun ke dalam masjid, doktor. Mereka duduk di garis-garis kereta, di bawah pokok, sehinggalah khatib selesai membaca khutbah. Jadi ada setengah saya dengar pendapat mengatakan mereka ini tidak tercatat sebagai apa yang dikatakan sebagai ahli jemaah Jumaat. Jadi adakah benar perkara ini, doktor? Yang kedua, saya nak tanya sikit mengenai ini pun daripada kecil juga saya dengar ni, biar tahu jangan keliru ni. Ada setengah pendapat mengatakan anak yang tak sah taraf ini, walaupun bacaannya baik, tetapi dia tak boleh mengimamkan solat berjamaah ini. Adakah benar juga pendapat ini, doktor? Itu soalan saya, doktor dan dai. Terima kasih banyak, doktor dan dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua soalan yang sangat cerah, yang senang untuk kita faham, dan saya yakin ramai tertanya-tanya jugalah. Yang pertama, golongan bawah pokok. Bawah pokok, doktor, khatib baca khutbah dah aqimus solah, barulah dia ramai-ramai masuk lah kan. Adakah itu tak dikira sebagai ahli Jumaat? Okey. Kemudian yang kedua berkaitan dengan anak tidak sah taraf. Adakah benar mereka tidak boleh menjadi imam? Silakan, doktor. Baik, jadi solat Jumaat ini telah disebutkan dalam banyak nas kelebihan untuk datang awal dengan ganjaran-ganjaran yang berbeza. Kalau datang lebih awal, apa ganjaran dia, datang lewat sikit, apa ganjaran dia. Semua itu bermaksud mereka semua akan masuk ke dalam masjid dan beriktikaf. Dengan niat iktikaf. Dengan masuk ke masjid dan niat iktikaf. So jadi apabila mereka masuk ke kawasan masjid, campur pula sekarang ni, ada dululah masa bukan Covid tu, saya ingat dekat luar masjid ni ada banyak gerai makan. So orang pakat makan dulu. So jadi orang makan dulu. So dia tak dapat pahala datang awal masjid lah, itu je. Oh ya. Dia tak dapat sebab dia makan dulu. Dia dekat luar lagi kan. Bihun sup lah semua. Bihun sup macam-macam lah kan. So sebab itu saya ingat kalau masjid dah bangsa tu memang penuh kat luar tu kan. Semua banyak masjid lah yang macam tu. Kalau masjid dekat Kuala Lumpur ni, kat luar Kuala Lumpur mungkin tak ada. Dekat dalam Kuala Lumpur sebab orang bekerja, orang tak ada waktu nak makan, waktu itulah dia nak makan tengah hari. So jadi dia makan dulu ataupun sebagainya. Tapi ingat, lepas azan dia tak boleh dah nak pergi beli barang tau. Salah, berdosa. Ada sebahagian kata tak sah pembelian dia. Kena terus ke masjid selepas azan. Selepas azan masuk waktu kan. Azan masuk waktu. Dia dah kena masuk masjid dan dia tak boleh buat transaksi. Dalam Islam disebutkan panjanglah, fasau ila dzikrillah semua sekali tu kan. Maknanya dalam mazhab Syafi'i pun sebut bahawa dia dah kena masuk masjid dan dia tak boleh jual beli adalah dosa. Lepas itu lain pula ceritanya. Soalan tadi itu adalah dia duduk luar. Dia duduk luar. So jadi adakah dia tak dapat ahli Jumaat? Sebenarnya dia dapat. Dia dapat. Kalau dia duduk dekat tempat parking pun, dia dalam kawasan masjid lah. Tapi dia tak dapat pahala iktikaf. Sebab pahala iktikaf mestilah at least dalam mazhab Syafi'i dekat beranda masjid tu. Kan al-harimu lahu hukmun ma huwa harimun lah, iaitulah sahah masjid, dia punya koridor tu dianggap dalam masjid. Maka dia kena duduk area kat situ. Tapi kalau dia lambat, memang dah penuh, tak macam mana kan. Tapi dia tetap, kalau orang start Jumaat, dia solat berjemaah, Jumaat, dapat pahala Jumaat tu. Dapat pahala Jumaat. Dalam mazhab Syafi'i sebut, kalaulah masjid penuh, dekat luar bersambung, luar yang bersambung tu tak boleh lebih daripada dalam kiraan hari ni 150 meter. Okey. Jangan yang luar tu daripada masjid tu putus tu 150 meter. Jauh sangat sampai tu tak boleh. Tak boleh. So dia kena kurang daripada 150 meter. Aku tidak, dia kena cari masjid lain lah. Kan? Dia begitu. Baik, jadi itu yang pertama. Soalan yang kedua berkaitan dengan anak tidak sah taraf. Anak tak sah taraf ni boleh tak boleh jadi imam. Baik, jadi ini masalah dia sebenarnya. Bila anak tak sah taraf, dia tak ada dosa pada diri dia. Dosa dia pada mak ayah dia. Kan, pada mak dia, pada ayah dia. So jadi kenapa kita nak denda dia kan? So jadi dalam Islam dia tidak ada dosa kat situ pada dia. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap yang dilahirkan lahir dalam keadaan bersih.
Jangan kita hukum dia. Dia tidak lahir dalam keadaan berdosa. Maka atas sebab itu kalau dia bacaan dia bagus dan seumpamanya ada syarat-syarat jadi imam, dia boleh menjadi imam, tak ada apa-apa masalah. Cuma yang menjadi gangguan adalah bila orang tahu dia anak tak sah taraf. Orang tu lebih teruk orang kata dia anak zina ataupun anak haram. Jadi dekat situlah yang boleh mengganggu kelayakan dia jadi imam. Asalnya dia boleh jadi imam. Sebab itulah anak tak sah taraf ni perlu tidak diberitahu kepada khalayak tentang ketidaksah tarafan dia. Ya, patutnya tak payah. Sebab tu ada perbincangan, perlu tak mereka ni dibin kepada Abdullah ataupun tidak perlu kan, ataupun bin kepada bapanya, dan seumpamanya adalah perbincangan fatwa perlu bincang benda tu. Cuma supaya mengelakkan keaiban yang tak perlu kepada si anak yang tak sah taraf ini. Jadi kalau orang tak tahu, sebab aib kena disembunyikan. Kan? Jadi kalau itu aib kepada dia perlu disembunyikan dan kita tak perlu untuk membesar-besarkan. Ya. Jadi sebab itu pun bukan salah dia. Ya, betul. Bukan salah dia. Tapi bila orang dah tahu, maka dah ada sebagian orang yang jahil akan anggap dia anak haram. Macam mana anak haram jadi terus imam? Terus menghukum. Ya, pada ketika itu sudah jatuhlah kefadilat ataupun keaulawiyat, keutamaan untuk dia jadi imam. Bukan kerana dia salah, tapi kerana reputational risk. Sebab pandangan masyarakat. Sebab dari pandangan masyarakat ini, maknanya sebab tu imam tadi perlu orang yang paling bagus bacaan. Kita sebut tadi kan sunnah, sampaikan baju lebih bersih, sampai lebih tampan pun menjadi ukuran. Sebab dalam Islam dia ikut macam pemimpin. An-nasu taba'un li Quraisyin, manusia ikut orang Quraisy dalam perkara baik dan perkara buruk. Quraisy ini siapa? Al-a'immatu min Quraisy, Nabi kata. Imam-imam itu merujuk pada pemimpin negara pada ketika itu juga ada daripada orang Quraisy. Sebab apa? Disebut oleh para ulama syarah dalam hadis itu kerana mereka paling banyak pengaruh. Paling orang suka, paling banyak pengikut. Lalu lagi banyak pengikut, lagi bagus untuk jadi imam sebab bila orang suka satu imam ini, bacaan dia bagus, maka dia sangat sesuai untuk jadi imam. Tapi bila mana dia punya reputasi sudah tercela dengan sebab tuduhan anak ataupun anggapan anak zina, maka keutamaan dia kurang. Itu saja. Bukan dia tak boleh, dia boleh jadi imam, dia sah jadi imam, tapi keutamaan dia jadi kurang bila mana diketahui dan masyarakat punya pandangan. Itu saja. Baik. Allahualam. Baik.